Sebelum persembahan dimulakan, mohon kerjasama para penonton untuk mematikan telefon bimbit anda atau meletakkannya dalam nada senyap. Sebarang rakaman dan penggunaan kamera berpantulan cahaya adalah tidak dibenarkan. Anda juga tidak dibenarkan membawa masuk sebarang makanan dan minuman ke dalam panggung dan juga digalakkan untuk mengurangkan pergerakan keluar masuk dewan agar tidak mengganggu kelancaran persembahan. Di sini ada pengumuman di mana selepas persembahan teater terakhir pada malam esok iaitu sejurus persembahan teater Universiti Kebangsaan Malaysia akan diadakan sesi ulasan bersama juri. Setiap pegawai dan peserta dari setiap universiti diminta hadir untuk sesi ulasan tersebut. Seperti biasa, sebelum persembahan bermula, diperkenalkan juri yang akan menghakimi sepanjang festival teater maklum ini berlangsung. Memperkenalkan Profesor Rusdi Kubun. Seterusnya, Puan Raihan Sulaiman Palestin. Dan selaku ketua juri kita pada kali ini, Encik Ismail Kasan. Narti, bekas graduan dari Universiti di Bogor, Indonesia, datang ke Malaysia dan bertemu jodoh dengan Yanto, siswa yang tidak berjaya melanjutkan pelajarannya di Fakulti Undang-Undang sebuah universiti di Yogyakarta. Di Malaysia, mereka cuba membina hidup sebagaimana orang lain, biarpun tinggal di kawasan yang dipenuhi bekas banduan yang dibuang daerah. Mereka berjiran dengan seorang ustazah bernama Salmi dan rakannya Nora, seorang GRO, serta Rohana, seorang siswa yang baru datang ke kawasan itu. Rohana sentiasa mengalami deja vu melalui mimpi-mimpinya yang mana dia tahu apa yang akan terjadi di situ. Bagaimanapun, oleh kerana tidak dapat mentaksir makna mimpi-mimpi itu menyebabkan Rohana berada dalam keadaan keliru sehingga rakan-rakan di situ mengadakan sidang deja vu untuk menyelesaikan masalahnya. Kehadiran perompak yang cuba memperkosa Rohana juga menjadi salah satu dilema. Siapakah yang akan menyelamatkan Rohana daripada dicemari oleh perompak itu? Secara langsung dari panggung eksperimen Universiti Malaya, Kelab Teater Warna Universiti Utara Malaysia mempersembahkan sebuah teater yang diadaptasi dari naskah popular penulis skrip terkenal Ismail Kasan. Terimalah Deja Vu Seorang Perempuan. Rohana. Panggil Ana saja. Inilah Ana, Kak Narti. Oh, ya. Kata Salmi, anak ini bakal jadi guru ya? Wah, bagus sekali. Nanti kalau Kak Narti punya anak bisa ngajarin bahasa Inggris ya sama anak Kak Narti. Saya baru buat praktikal saja, Kak. Belum habis belajar pun. Nanti kan akan keluar sebagai guru, namanya aja juga guru. Tentulah bisa ngajar semuanya kan? Narti ini, siapa ini? Aduh, Salmi lah, Kak. Salmi ini saja ya, cuma ustazah. Tapi kok bisa ngomong soal politik segala deh. Hah, ayo masuk di rumah kakak saja dulu. Nora itu kalau keluar ke pekan selalu lewat pulangnya. Mari. Kak Narti. Iya. Kak Narti sedang goreng ikan ya? Iya. Entah kan dah hangus tak? Ya Allah, astagfirullah. Duduk sana. Nanti pas jatuh makan nasi sama orang ikan lah jadinya. Ana asal kampungnya di mana? Bandar Kuantan, Kak. Oh, orang bandar. Apa betul nanti tinggal di pekan kecil begini? Dia tak lama kat sini, Kak. 3 bulan je. Selepas selesai praktikal nanti, dia baliklah semula ke bandar tu. Oh iya kan, pekan kecil begini enggak sesuai untuk gadis muda. Enggak ada liburan itu. Sumpek deh.
Apa pula bendanya sumpek tu, Kak? Sumpah itu maksudnya satu keadaan yang terkongkong, tidak luas, bisa mengotakkan pikiran manusia, tidak bundar gitu. Kak Narti ni Ana, lulusan dari Universitas Bogor. Jurusan apa tu, Kak? Pertanian. Alah, apa bedanya lulusan universitas kah, lulusan sekolah pondok kah? Sama aja. Kalau enggak bisa menjadi karyawan di kantor pemerintah, ya jadi pengungsi begini. Menurut Mas Yanto, hidup kita ini lazimnya ditentukan oleh jenis bumbung di mana kita bernaung. Ada bumbung atap, ada genting batu, malah ada bumbung besi sekarang ini ya. Katanya lagi, hidup kita ini selalunya akan mengikut seperti yang dikehendaki oleh sang bumbung di mana kita bernaung. Karena itulah kami memilih bumbung langit. Keluasannya tidak membataskan gerak akal dan impian. Lantainya pula tanah yang terhampar luas, yang tidak pernah mengongkong dari melestarikan rencana akal dan gerak hati. Bicara Kak Narti Nana, berbunga dengan maksud tersirat yang berlapis. Mereka ni golongan filosof marhe. Ada namanya juga filsuf dangdut. Ada gembira dalam duka, ada duka dalam gembira lah. Nah, gitu kan baru namanya kehidupan. Aduh. Kak Narti berbicara soal kebebasan dalam kehidupan sebentar tadi. Saya cuma nak tanya, falsafah hidup kakak tu lahir sebelum atau selepas kakak menjadi pendatang di sini? Soal tempat tidak konsekuen sebenarnya. Di mana aja bisa jadi. Pokoknya kita kan nggak bisa lari dari kehidupan yang gombal begini. Kenapa Ana tanyakan soalan itu? Ada sesetengah orang, bila terpaksa melalui ujian kepahitan hidup, mereka cari jalan keluar melalui pelbagai cara untuk memujuk diri. Seperti falsafah, hobi yang pelik-pelik, segala macam lah. Tapi itu kan cuma makeup luaran saja. Oh, rupanya Rohana ini gemar bicara kabur ya. Golongan falsafah itu kan sukanya bicara yang samar-samar. Lalu mereka berjalan terus dengan tersesat di dalam kesamaran itu. Yang menghairankan saya, mereka itu cukup gembira di dalam kesesatan itu. Bahagia kata mereka. Bahagia itu kan sesuatu yang relatif sifatnya, Kak. Ya bener relatif. Tapi cukuplah untuk memperbaikan orang-orang yang bodoh. Ngomong-ngomong, apa hubungan Salmi dengan Ana? Masih keluarga? Ana ni kawan satu kampung dengan Salmi sejak kecil. Oh iya. Salmi, Ana rasa Ana macam pernah sampai ke tempat ni. Ya, dan perbincangan kita tadi, Ana rasa Ana macam pernah melaluinya. Ana juga yang tulis surat. Kata tak pernah sampai ke pekan hantu ni. Tapi Ana rasa Ana pernah sampai ke sini satu masa dulu. Itu pun kan orang. Ya. Mana aja. Thank you, Jo. Bye. Ya, Kak. Jangan sampai. Baru aja. Ini tentu Rohana. Ya. Apa khabar? Sorry lah Rohana terpaksa menunggu lama. Enggak lama menunggunya kok, tapi cukuplah untuk kami berkenal-kenalan. Rohana jangan layan sangat falsafah Sinarti ni. Saya sih masih amatur berbanding Rohana tentang hal kabur-kaburan begitu. Saya kan masih tergolong filsuf dangdut. Sudah, mari kita masuk. Lagi lama kau layan Sinarti ni, semua kerja tak jadi.
Nanti abang yang suruh kau balik, nasi pun belum kau masak. Udah kak, nasinya udah dimasak. Cuma lauknya aja tergantung rezeki. Kalau impian kita kurma ayam, tapi realitasnya cuma ikan asin. Ya bayangkan aja yang kurma. Yang bedanya kan cuma rasanya aja. Sudah. Mari kita masuk dulu. Iya. Aduh, Indonesia tanah air beta. Mari bergembira, gembira bersama. Mari bergembira bersama. Ojo kesandung di awan-awan. Narti, Iya? teman-teman di ulu sana enggak kerhilir malam ini? Semalam kata mereka akan menghilir lewat sedikit hari ini. Es lilin aduh asal di Bandung. Teguh telu aduh cari selawe. Ra ketemu aduh hatiku bingung. Ya ketemu kok menelawe. Salah nyanyianmu itu, Mas. Sudah terlalu lama kita merantau nanti. Kian hari aku semakin kehilangan diriku sendiri. Awasi aku nanti. Kalau nantinya ternyata aku memang mabuk dengan kemewahan negara tumpangan kita ini. Mas, mengapa bicara begitu? Mana mungkin kita melupakan akar itu, Mas? Udara itu kan diri kita. Aku juga kangen sama keluarga dan tanah leluhur yang kian tahun kita tinggalkan. Aku rindukan hilai tawa anak-anak kakakku yang genit dan lucu. Aku rindukan gurau senda mereka. Mengapa kita sampai berlarut di sini, Mas? Narti, jangan bicara begitu. Di sini kita sekadar mencari sebuah kehidupan yang bakal kita bangunkan bila kembali nanti. Segalanya akan sementara. Memang sementara. Tapi amal menekankan jiwaku, Mas. Di sini kita bukan siapa-siapa. Di sini kita nggak punya apa-apa. Di sini harga diri kita direnggut oleh suasana. Rasanya aku ingin menjerit kepada teman-teman yang ingin kemari. Kembalilah saudaraku. Pulanglah ke tanah leluhurmu. Isikan perutmu dengan beras yang kau tanam dengan tanganmu sendiri. Dari bumi milikmu sendiri. Basahkan kerongkonganmu dengan air kali yang mengalir dingin dari gunung milik bangsamu. Tanah airmu, ya. Cahaya di sini, cahaya di sini. Memang terang benderang. Tetapi cahaya itu tidak akan mampu kau gapai untuk dibawa pulang.
kawan. Kau tidak layak memilikinya. Kau tidak layak. Pulanglah. Aku sendiri ingin kembali. Aku mau pulang, Mas. Aku mau pulang. Narti, udahlah. Kehidupan ini memang menagih pengorbanan. Ini kan sementara. Ayolah. Kau benar, Mas. Memang semuanya adalah kehidupan ini hanyalah sementara. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Narti, aku juga rindukan tanah air kita. Kalau aku bisa jadi angin, malam ini juga aku terbang melintas lautan luas itu hingga di puncak Merapi. Akan ku seru semangat Sunan Derajat. Akan ku panggil semangat si Pitu. Akan ku gegar pusara Kalijogo. Ayo pejuang, kalian bangkitkan semangat di jiwa anak bangsamu yang kian layu. Gejolak suasana kurun ini telah meleburkan semangat mereka. Wahai anak bangsa, kalian boleh hilang nyawa tapi jangan hilang harga diri. Bangkitlah, bangunkan setiap kawanmu yang kian layu. Kibarkan panji-panji kita di Nusantara ini. Ya Allah, mengapakah begini jadinya bangsa ini? Waduh. Jurus tunggal itu bisa memecahkan batu gunung itu, Mas Yanto. Kalian ada-ada saja. Tumbukan abang tidak pernah mampu mematikan walaupun cuma seekor nyamuk kurus. Iya, Mas. Ayo dong, nyanyikan satu lagu. Mau nyanyi lagu apa sih? Biasa, diskon dan keju. Udah chorusnya? Ya. Aku suka jahe, Ya. kau suka keju. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ingin ada anak singkong. Aku hanya anak singkong. Kalian semua mau terus ke pekan ya? Ya, Mas. Ya, silakan. Ustaz temukan gara-gara ya. Nanti ditangkap polisi. Mas. Di rumah. Ya. Aduh. Cewek, bisa kita ketemu lagi? Dia kawan abang. Abang kau saya dah. Siapa mereka tu, Sal? Yang itu? Yang itu kawan-kawan Abang Yanto. Mereka bekerja dengan syarikat Lombok Emas di hulu sana. Ramai yang turun kali ini Abang Yanto. Lepas gajian Salmi. Patutlah. Pasti mereka mau membeli keperluan dapur. Malam ini kan ada pasar malam. Begitulah Rohana, yang namanya sebuah kehidupan di tempat seperti ini. Kau baru 2 hari di sini. Lama nanti kau akan tahu lebih banyak tentang keistimewaan mereka. Apa istimewanya tentang mereka yang perlu Ana tahu? Tengok mereka tu pun, Ana dah tak lalu.
Macam orang termoral. Bermoral? Apa maksudnya dengan bermoral? Mereka itu kan sebahagiannya bantuan yang dibuat daerah. Yang selebihnya adalah orang yang semacam saya. Soal moralitas bagaimana yang anda masukkan untuk orang seperti mereka? Bertingkah laku sebagai seorang gentleman, menghormati wanita, bukannya menghina. Ukuran nilai para orientalis tentunya. Soalnya, apa benar mereka menghormati wanita? Sudah tentu. Dari cara hidup seharian pun, kita dapat lihat mereka sentiasa menghormati wanita. Bukannya macam pemuda-pemuda tu. Sudahlah nak. Abang Yanto, tajuk berat ni. Tak payahlah nak diteruskan lagi. Tapi ia satu tajuk yang cukup saya senangi. Pastinya hari ini dengan pendekatan yang sedikit berbeda kan Mas? Ya. Di sini saya cuma minoritas. Apakah dalam perdebatan nanti kalian akan menerima asas logika atau emosi? Tentunya asas logika Mas Yanto. Biar saya jadi hakimnya. Ya, biasa saja. Kita mulai dengan definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan penghormatan terhadap wanita itu sebenarnya? Pelakuan seharian yang menunjukkan kelembutan kasih sayang, menghargai dan mengambil berat. Pelakuan semata-mata atau anda merujuk kepada keseluruhan konsep kehidupan itu sendiri? Ya, perlakuan yang merangkumi sepanjang apa itu Mas? Sepanjang kehidupan seluruhnya. Ayo Mas. Walaupun secara berterusan, kan juga masih cuma pelakuan semata-mata. Pelakuan itu hanya cara, kaedah. Yang berbeza adalah budaya masyarakat itu yang ternyatanya berbeda. Budaya memang berbeza. Tetapi keperluan manusia yang asas secara psikologinya adalah serupa Abang Yanto. Perlu kami jelaskan apa maksudnya kemahuan asas psikologi manusia itu. Ayo Mas. Keperluan yang alamiah bukan? Kemahuan asas yang tidak terbatas sifatnya. Kemahuan itu amat sukar dikawal. Justru itulah perlunya agama. Paling awal ialah adat, budaya, pantang larang. Nah, itu semua adalah alat-alat yang ditentukan oleh para leluhur kita dalam usaha untuk mengawal kemahuan yang tidak terbatas tadi. Apa hubungannya kenyataan itu dengan isu yang sedang kita bincangkan sekarang ni? Hubungannya? Ya, manusia yang pada tanggapan anda tadi punya kemauan asas psikologi yang sama. Sebenarnya, alat masih tidak menjadi serupa kerana adanya pengaruh adat, budaya serta tuntutan agama yang berbeda. Belum lagi kita bicara tentang cara mendidik dan membesarkan anak-anak yang sememangnya juga jauh berbeda. Ya, bagaimana dengan hakim kita? Sudah ada keputusan? Keputusannya, perdebatan ini akan ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Kenapa mesti nak ditangguhkan? Debat kita ni baru saja nak mula. Ana, di halaman rumah Abang Yanto ni, debat perdana berlaku setiap malam tentang pelbagai tajuk. Tapi untuk suka-suka je. Kita bukan nak cari pemenang. Memanglah bukan untuk mencari pemenang, tetapi untuk mencari kebenaran. Kebenaran dalam dunia seperti sekarang. Apalagi di tempat para banduan dibuat daerah seperti ini. Maksud Bang Mas, dunia sekarang udah nggak ada kebenaran lagi. Kebenaran itu masih ada, tetapi udah tidak universal lagi. Kebenaran hanya wujud pada kejadian atau peristiwa secara terasing atau terpisah-pisah. Aduh, sudah bertele-tele bincang ini. Nanti kamu nggak bisa tidur atau terus berpikir dalam tidur. Ayo kita nyanyikan satu lagu. Lagu apa nih Mas? Macam biasa. Selendang sutra nada Aduh, apalagi jadi melari begini?
Bang, kamu. Ada nampak dua orang berpakaian hitam lalu di sini? Ada tuan. Mereka ke arah sana. Siapa mereka itu? Mereka adalah perompak. Cuba merompak kedai emas di Pekan. Kami berjaya mengepung mereka, tetapi mereka terus menembak dan lepas diri. Perompak-perompak ini sangat berbahaya. Kamu semua mesti berjaga-jaga dan jangan berikan mereka perlindungan. Lain macam dulu kat kamu ni. Ada permit ke? Ada tuan. Nanti ambil permitnya. Tak apa, lain kali saja kami datang. Siapa yang nak beri perlindungan pada orang jahat macam tu? Ana, seluruh kawasan ni sebenarnya adalah tempat perlindungan. Ramai bekas banduan yang dibuang daerah berada di sini. Dan bila tamat tempoh hukuman, ramai juga yang terus menetap di sini, berkeluarga dan membina kehidupan yang baru. Justru bekas-bekas banduan itu tentunya lebih mudah mendapatkan bantuan dari rakan-rakan mereka di sini. Lepas diberi hukuman buang daerah, sepatutnya mereka insaf. Kenapa mesti nak tolong orang lain lakukan jenayah? Itulah kehidupan namanya. Tadi saya sudah katakan, kebenaran di dunia ini munculnya terpisah-pisah mengikut kejadian. Sudah tidak universal lagi sifatnya. Soal kebenaran, buat seorang perompak tentunya berbeda dengan kebenaran menurut kacamata seorang wakil rakyat. Kebenaran bagi seorang siswa seperti Ana tentunya tidak serupa-serupa dengan kebenaran pada pandangan Nora misalnya. Apa kerja Kak Nora tu, Sami? Tiap hari balik lewat malam? Ana, soal pekerjaan dan sumber rezeki itu kan urusannya Tuhan. Usah kita bicarakan, okey? Yang penting dia itu orangnya baik. Macam mana Kak Nati boleh kata dia baik? Sedangkan pekerjaannya tak baik. Ana dah boleh agak dah. Apa pekerjaan Kak Nora tu? Ana, gunakan kacamata yang sesuai untuk tempat seperti ini dan jangan silap membuat tanggapan. Terima Nora udah sampai. Ibu-ibu semua. Ya, goyang lagi yuk. Jangan heran kalau Nora sedang goyang. Ya, goyang. Ya. Maafkan. Ya, goyang. Nanti. Duduk. Apaan sih kamu? Hai kalian. Masih belum selesai lagi berdebat? Belum lagi dong. Seperti selalu, Yanto membawa watak protagonis atau antagonis. Protagonis tentunya. Dan Nati, si wanita berhati besi, Ya, masih memanah sang filosof dangdut iya. dengan panahan beracunnya. Akak, malam ni kami lebih melayani tanda-tanda yang jatuh berguguran dari kepala Rohana. Dia seperti saya, Kak. Waktu mula sampai di sini 2 tahun yang lalu. Oh ya ke? Jadi malam ni ada eloknya akak memperkenalkan diri akak pada teman dan tetamu baru kita, Cik Rohana. Nama akak Nora. Itu nama profesional. Nama sewaktu akak bekerja. Nama sebenar di atas kertas ialah Sharifah Nur Afidah Sheikh Zainuddin. Profession akak adalah GRO di Kelab Karaoke Semarak Hati. Bunyi dan istilah GRO itu kan lebih baik, lebih manis,
dan lebih profesional daripada terjemahannya yang kurang sedap. P-E-L-A-Y-A-N. Pelayan. Melayani laki-laki yang mahukan hiburan di kelab karaoke Semarak Hati. Bertugas semalaman, menghidangkan minuman, melayani dan ikut menyanyi bersama pelanggan yang sebenarnya tak reti nak menyanyi. Tapi masuk karaoke sebab perasan mereka mempunyai suara yang merdu. Biasalah. Kalau mereka puas hati dengan layanan akak, mereka akan berikan banyak wang. Mereka tak kedekut tips dengan akak. Tapi kalau mereka berani kurang ajar, akak akan torek kulit mereka. Dan kalau mereka masih degil juga, akak akan tikam perut mereka sampai terurai. Usah terkejut anak. Itu cuma intronya aja. Ya, sepanjang tempoh akak bekerja ni, baru 3 orang saja pelanggan yang dah kena mata pisau belaki ni. Mungkin bilangannya akan bertambah sikit hari lagi. Kak Nora bekerja sebagai Pelayan, Ana tentu tak selesa nak menyebutnya kan? kenapa Kak tak cuba cari kerja lain? Kenapa? Kerja ni kan sesuai dengan akak. Lagipun, di pekan kecil ni mana ada kerja lain yang akak boleh buat? Kenapa tak pindah saja dari tempat ni? Pergi ke bandar. Di bandar tu ada banyak lagi kerja yang lebih elok yang boleh dibuat. Sebelum akak jawab soalan kau tu, elok juga kalau akak ceritakan sebab musabab kenapa akak boleh sampai ke sini. Dulu, akak pun macam mana juga. Orang baik-baik. Akak mempunyai suami dan 3 orang anak yang comel. Suami akak bisnesmen yang agak berjaya. Tapi biasalah kan, laki ni bila dah mula berjaya sikit, mereka akan cuba mengecap hasil kejayaan tu yang kita ni, orang perempuan tak boleh nak terima. Dipendekkan cerita, kami sering bertengkar. Setiap kali bertengkar tu, ni, akak ni lah yang jadi mangsa sepak terajang dan penampar dia. Nasihat. Semua orang dah beri nasihat yang serupa. Sabarlah Nora. Sebagai isteri kita kena banyak bersabar. Berdoalah agar hati suami terbuka dan insaf. Kononnya, mereka yang beri nasihat tu ingat apa? Nak buka hati orang ni macam buka tin sardin ke? Tapi akak tetap terus sabar. Anak-anak makin membesar. Perbelanjaan hidup makin bertambah. Suami makin main gila. Lianya dah tak terkawal. Satu hari, akak pergi ke pejabatnya. Masya Allah, macam tak percaya. Dia sedang bergurau senda dengan seorang gadis di atas pangkuannya. Apa lagi? Kami pun bertengkar. Suami akak macam selalu juga menampar dan menyepak akak ni tanpa belas kasihan. Akak capai pisau pembuka surat di atas mejanya untuk pertahankan diri. Dan dia marah ke hadapan secara tak sengaja akak tertikam dia tepat mengenai jantung.
barulah akak tahu. Kalau kita tikam tepat ke jantung, mangsa tak boleh diselamatkan lagi dan akan terus mati. Ingat tu. Lain kali, kalau nak tikam tanpa niat membunuh, tikamlah ke tempat lain. Bukan tempat ke jantung. Hebat bukan? Satu pelajaran baru dalam hati kamu nikam. Kasihan toh. Ya, Maaf Ana, gangguan liar. sepanjang tempoh itulah akak turun naik mahkamah dan dimasukkan penjara dan dibuang daerah ke pekan kecil ni. Anak-anak dijagakan oleh neneknya. Anak yang sulung sekarang belajar di Australia. Yang kedua pula belajar di universiti dalam negeri. Duit belanja mereka paling kurang akak mesti sediakan RM2,000 sebulan. Ada ke? Orang yang ingin menderma secara ikhlas RM2,000 selama 4 tahun? Ha? Tak ada anak. Tak ada. Dalam tempoh tu, pelanggan akak inilah yang secara tak langsung membantu budak-budak tu belajar. Akak hormati pelanggan akak. Dan mereka juga menghormati akak sebab kami dah saling kenal mengenal. Orang lain boleh memandang hina kepada kami. Tapi tak apa. Itu hak mereka. Kalau Ana boleh beri tanggapan, ukuran yang Ana boleh berikan adalah Berdasarkan hukum agama. Ya. Kakak aku dengan hukum agama. Hukum itu tak boleh diubah. Tapi Tuhan yang menjadi hakim maha mengetahui segala yang tersurat dan yang tersirat. Dan Allah itu maha pengampun. Manusia tidak. dengan apa yang akak dah lakukan. Apakah akak yakin Tuhan akan mengampunkan? Astaghfirullahalazim. Ana, soalan tu dah menyentuh soal keimanan dan keyakinan Ana sendiri terhadap sifat keampunan Tuhan yang Maha Pengampun. Sekurang-kurangnya keyakinan akak terhadap sifat Maha Pengampun Tuhan lebih mantap berbanding Ana. Bagaimana kalau kita sambung malam esok saja? Sudah dini hari ni, kita perlu bekerja esok. Esok kami cuti lah bang. Itu kamu. Orang seperti abang mana ada cuti. Ayo kita tidur. Bina istana indah-indah dalam mimpi. Enggak kena bayaran pun. Kami balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Mau apa kamu? Mau merasa kalau ini? Siapa mas? Mungkin perampok semua mas. Apa yang mau didapat dari rumah buruk ini? Yang ada dalam gubuk ini cuma orang-orang yang lapar. Kalau bisa, ya curi saja kelaparan kami ini. Udahlah mas. Mana habis semua orang ni? Ikan!
Sayang! Pak Jamal. Kenapa lambat keluar ni Nati? Tak nak beli ikan ke? Sayur hari ni. Iya, Pak Jamal ni ribut-ribut aja. Saya lagi cari pakaian kok, Pak. Yanto kerja. Kerja, Pak. Aduh, beras kan nggak jatuh dari langit. Ikan juga nggak melompat dari laut. Malah kalau Pak Jamal nggak pot-pot, pepet sampai pagi, saya juga nggak bisa mendapati tempe sama terung. Kerja juga. Tapi badan perlu rehat. Perlu libur. Tubuh memang perlu libur, tapi perut enggak tahu libur, Pak. Aduh, nih sayurnya kok udah layu, Pak Jamal. Enggak segar. Kalau ditumis sudah tidak gurih, justru kurang gizinya. Apa kau cakap ni? Tak faham akulah. Aduh. Nih, tidak gurih itu maksudnya tidak rangup. Ruk, seperti makan kerupuk. Kurang gizi itu. Maksudnya, kurang vitamin. Ya. Nati, kenapa pelik benar bunyinya? Cakaplah vitamin. Aku dengar kata ada penyewa baru tinggal dengan orang. Siapa nama dia? Macam mana dia? Ada kejutan? Oh, Pak Jamal. Namanya Rohana. Orang bandar. Kejutan cuma kepada si primadona kita itu, si Nora. Yang lain kelihatannya biasa-biasa aja. Aku rasalah ujung bulan depan tentu dia akan punya rumah kosong sebelah. Ni tak tahan gatal biji mata ni. Mana mampu, Pak. Kalau mampu pun, masa akan berani dia tinggal seorang diri. Di rumah terakhir ini kan penghuninya cuma kami. Kami ini orang yang gak rugi kok kalau mati. Engkau dengan Yanto bukannya sama macam Salmi dengan Nora tu. Dasarnya sama aja, Pak Jamal. Mereka bertiga berkongsi rumah. Saya sama Yanto tinggal di rumah kongsi. Dasarnya ya masih lagi kongsi-kongsian sih. Kamu sama Yanto tu, ya memang berkongsi. Tapi mereka siapa? Kongsi persoalan hidup sama masalah. Aduh, udah. Ini berapa ini? Tempe terung 3,5. Mahal banget sih. Utang dulu. Hutang lagi. Ya. Jamal. Ikan kembung ada? Ada. Alhamdulillah. Macam-macam. Hari cuti macam ni tak jalan ke bandar ke cikgu? Taklah Pak Jamal. Tak ada urusan. Buang apa buang duit pergi ke bandar tu? Kerja sekolah pula. Bertimbul-timbul. Pak Jamal, dengar nggak semalam kan ada rampok? Ih, bukan rampok, rompak. Engkau ni banyak makan tempe agaknya. Nyebut pun terbalik. Udah ditangkap apa belum perampoknya? Belum. Kata polis perompak tu berbahaya sebab ada pistol. Dah lari masuk ke hutan agaknya. Belakang rumah kita ni kan luas hutannya. Ni Pak Jamal berapa? RM5. RM5. Terima kasih Pak Jamal. Dia jual ya. Somi, Ya. hari ini tolongin kakak masak ya. Air kejap Kak. Polis tak jalankan operasi ke menangkap perompak-perompak tu? Balai polis pekan kita ni kan cuma ada 4 orang anggota. Kalau semua keluar, kosong balai. Nanti balai polis kita pula yang kena rampok kan nanti? Iya, semalam pun cuma 2 orang polisi aja yang mengejar perampok itu. Mereka ni bukan mengejar perampok nanti. Mereka mengejar perut gendut mereka sendiri. Hari-hari dikejar. Tapi tak pernah dapat. Cikgu.
Macam mana dengan suasana pekan kecil yang aman dan damai ni? Seronok ke tinggal di sini? Pekan kecil ni sunyi. Tapi tak sangka dalam kesunyian itu pun ada pusat hiburan. Lebih tak sangka lagi, saya tinggal sebubung pula dengan primadonanya. Yang lebih menghairankan saya, kawan saya si Ustazah Salmi tu boleh tahan tinggal di sini selama lebih 2 tahun. Dan dia pula masih lagi seorang ustazah. Itu kan cuma soal penyesuaiannya. Suatu yang kita tak pernah lalui dalam hidup pasti akan menakutkan dan menirukan. Fikiran manusia ni memang mudah ditirukan, cikgu. Menyebut tentang fikiran, sejak hari pertama saya datang sini, saya rasa saya macam pernah sampai ke tempat ini sebelumnya. Dan sebenarnya saya rasa macam pernah berbual dengan Pak Jamal seperti ini. Wah, Satu masa dulu. Atau satu ketika yang saya sendiri entah tak tahu bila. Itu kalau orang Jawa kita kata rumangsa. Maksudnya kita mungkin telah bermimpi atau mengalami sesuatu yang batiniah sifatnya. Kalau di Jawa itu sudah dikira paranormal. Bisa jadi dukun santet tuh. itu mungkin perjalanan rohani, pengembaraan jiwa atau roh yang tak dapat kita kawal, yang menyampaikan isyarat tertentu pada Tuhan punya diri, cikgu. Saya tahu tentang Kak Nora dari Sami. Malah saya sudah dengar dan boleh terima keadaan dirinya tu. Tapi tak tahu kenapa sekarang ni diri saya seolah-olah memberontak dan menentang semuanya. Adakah ini tekanan perasaan atau saya keliru dengan suasana yang tidak saya duga seperti ini? Ana, ya, memang alam Tuhan ni luas dan tak terjangkau sempadan kemungkinannya. Sebab itulah Ana, kita mesti mengawal diri seboleh mungkin. Tajuk perbincangan kita ni dan perdebatan malam semalam, semuanya seperti pernah saya alami sebelum ni. Dan saya tak dapat mengawalnya. Saya cuma terpaksa mengikutnya. Melulu sekali. Menakutkan. Cikgu akan tahu nanti. Yanto, suami Sinati tu, bekas pelajar tahun 3 Fakultas Hukum di Universitas Yogyakarta, Indonesia. Dia tinggalkan kampus akibat kesempitan hidup dan merantau di Malaysia. Di sini, dia berjumpa dengan seorang gadis Malang yang lulus pengajian tapi tak dapat pula pekerjaan. Narti. Sebab itulah tajuk perdebatan di halaman rumah ni, Sabar Malam. Selalunya berat, cikgu. Pak Jamal ngomong seenaknya aja. Apakah tampang saya ini seperti gadis Malang? Yang mana itu kan suami saya. Ana, kamu sebenarnya keliru. Itu dipanggil trauma. Mungkin kau pernah lalui pengalaman buruk. Mungkin kini semua sisipan peristiwa itu menerobos kembali satu persatu di kotak pikiranmu. Nanti. Pak Jamal ni kan mesti terus berniaga. Kita sambung lagi cerita kita ni malam nanti ya Pak Jamal. Yelah, kalau macam tu saya pergi ya dulu semua. Jaga diri Pak Jamal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikan sayur. Ana tahu Pak Jamal tu dulu bekas tuan punya sebuah syarikat kewangan di Kuala Lumpur. Kononnya syarikat itu mengambil wang pelaburan orang ramai dalam segi cepat raya. Syarikatnya digantung.
Orang ramai yang hilang wang pelaburan jadi marah. Dan ada seorang pelabur datang ke rumah Pak Jamal, cuba memperkosa anak gadisnya. Mereka bergelut dan dalam pergelutan tu, Pak Jamal dapat membunuhnya. Pak Jamal menikam orang berkenaan bertubi-tubi macam orang kerasukan. Pak Jamal tak mahu balik ke KL sebab isterinya telah menikah dengan orang lain. Dia lebih senang menjual ikan dan sayur kepada penduduk Pekani. Betul gitu? Waduh, gawat ini. Bagaimana kamu bisa tahu tentang itu? Semua ni macam mustahil, Salmi. Kan Ati? Tapi Ana seolah-olah sudah mengenali Pak Jamal sebelum Ana sampai ke sini. Kalau begitu, kau ini punya keistimewaan barangkali. Bisa jadi nujum. Mungkin tekanan psikologi. Kau mohon buat praktikal di kawasan bandar, tapi dihantar ke tempat seteruk ni. Secara ikhlas, cuba kau katakan, apa perasaan kau sebenarnya? Kau setuju atau menentang bila dihantar ke sini? Ana tak pernah membantah putusan Tusan. Tapi Ana seolah-olah mendapat satu isyarat kejadian buruk akan berlaku pada diri Ana. Dan punca kepada semua kejadian tu berpusat kepada Kak Nora. Semua mata panah tertumpu pada satu arah yang Ana cukup pasti. Cuma Ana keliru. Apakah motif sebenar semua mesej yang cuba disampaikan tu? Tak nanti? Iya. Adakah Ana mengalami neurosis? Atau psikosomatik? Atau Oh, udah. Usah uruskan kerja akak kepada sesuatu yang negatif. Nanti kau akan dihanyutkan oleh arus yang deras itu. Kau tidak akan bisa melawannya. Aduh. Saya ingatkan apa hala yang riuh kat luar ni. Kak, Pak Jamal dah balik? dah kak, baru je balik. Ada ikan yang elok ke hari ni, Sal? Ikan hari ni biasa je kak. Yang boleh kita buat adalah mengubah cara masaknya saja supaya rasanya yang berbeza. Memanglah semua ikan yang kita makan selama ni semuanya sama je rasanya. Rasa daging ikan apa pun hampir sama. Cuma cara memasaknya saja yang membezakan. Betul tak Nati? Yang berbeda bukan sekadar cara masaknya, Nora. Cara menghidang yang berbeda juga boleh menyebabkan rasanya berbeda. Malah sesuatu waktu itu suasananya dihidangkan juga boleh menyebabkan rasanya, selera dan cita rasa itu juga berbeda. Kakak bercakap secara khusus tentang perkara yang menyimpang? Atau secara umum tentang makanan? Ano? Setiap manusia ni kan disediakan berpasang-pasangan. Ada gelap dan cerah, ada hitam dan putih, ada susah dan senang, dan ada yang baik dan jahat. Kan orang? Saya bercakap tentang perkara yang lurus. Kenapa mesti nak dipesongkan? Cuma orang yang tak lurus fikirannya aja yang suka bercakap macam tu. Ana, kau buat sikit cakap kau tu. Siapa Sami? Tapi akak, Masa akak kerja dalam penjara dulu, akak selalu dapat kawan baru sebagai cellmate. Pada mulanya, sikap mereka memang sukar diduga. Suasana yang berbeza dengan harapan yang berbeza memang selalunya menghasilkan kekeliruan. Saya tak keliru, Kak. Apalagi bila bercakap soal nilai. Apakah nilai buruk yang ayah saya ajar?
Waktu saya kecil dulu, kini sudah berubah. Okey? Kita katalah nilai itu berubah kerana ia memang ciptaan manusia. Bagaimana pula dengan hukum Tuhan? Adakah ia sudah berubah? Atau sengaja diubah? Akak tahu. Engkau keliru dengan pekerjaan akak. Akak tak salahkan engkau. Akak juga tak salahkan takdir. Sebab takdir itu kerja Tuhan. Akak memang salahkan diri sendiri. So, Soalnya, cukup ke kalau setakat mengaku bersalah? Seronok, leka, tak mau mengubah cara. Saya, entahlah kak, saya bingung sebenarnya. Saya cuba untuk tidak bercakap begini. Tapi saya tak mampu kawal diri saya daripada bercakap begini. Saya tahu akak takkan faham dengan apa yang saya cuba cakapkan. engkau faham dengan keadaan akak. Yang tak faham dengan apa yang kau katakan. Itu sebenarnya sudah cukup baik. Itu maknanya kau sudah faham tentang kesukaran akak untuk memahamkan orang lain tentang keadaan diri akak. Waduh, kamu berdua ini bicara seenaknya aja tentang paham dan enggak paham. Kami berdua ini malah jadi pusing dong. Yang betulnya, mari kita sama-sama masak untuk makan tengah hari. Mari Ana. Kesabaranmu setinggi gunung tahan ya sekarang. Udah minta itu, udah keterlaluan. Tapi kamu masih senyum kayak kerang busuk. Kalau saya boleh buat dia faham tentang diri saya, penghinaan itu akan berbalik kepada dirinya sendiri nanti. Penghinaan orang. Apa tidak terasa di sudut hatimu sedikit pun? Atau kau ini sudah jadi wali wanita? Jantungmu ini kalau bisa bicara, agaknya sudah lama copot, menjerit dan melompat keluar, protes. Kau selalunya lebih sabar daripada aku. Tapi sekarang kenapa kau pula yang terlompat-lompat macam setan terpijak ekor ni? Nora, apa benar setan itu ada ekornya? Bisa dibikin ekor gak ya? Ish, kau ni merepek lah nanti. Kau mabuk makan tempe ya. Gak bohong. Aduh. Dah. Kalau ada, katakan kepadaku. Kalau bisa, cari satu untukku. Untuk pacarku dunia akhirat. Untuk pacarku dunia akhirat. Tuan berdua ini mau cari siapa? Kau buka kedai makan ya? Tidak tuan, saya cuma masak goreng-gorengan untuk teman-teman yang datang berkunjung pada waktu malam. Goreng-gorengan? Apa benda itu? Macam-macam tuan, ada goreng ubi, keladi, keledek, apa itu, buah sukun, keropok, kerepek. Sudahlah. Sekarang ni ada ke tidak? Apanya tuan? Makanan, nasi, lauk. Ada, tapi belum dimasak. Kau nampak ni? Apaan ni tuan? Aduh! Pergi masak cepat. Ya, saya masak nasinya tuan. Laki kau mana? Kerja tuan, dia kerja. Laki kau tu tak tahu cuti ke? Perompak pun cuti hari Ahad tau. Nanti saya bilang sama dia, tuan suruh cuti ya. Tapi tuan,
Kau menyindir kami ya? Tidak, Tuan. Kakak saya yang pesan begitu. Apa pesanannya itu salah? Wah! Apa yang kau merepek-repek ya? Jangan cuba nak menyindir kami nanti. Tidak, Tuan. Bukan niat saya untuk menyindir, tapi itulah hakikatnya kehidupan buat orang seperti kami. Rumah ni. Orang rumah ni mana? Ada di dalam rumah, Tuan. Sedang masak. Sekarang ni aku nak kau pergi tanya dia. Dah siap masak belum? Cepat! Ya. Aduh. Nora, Saumi, Nora. Ya, Kak. Apa hal? Nasinya udah dimasak apa enggak? Sayurnya udah dimasak apa enggak? Semuanya udah dimasak apa enggak? Akak ni kenapa? Dah masak ke belum? Belum, tapi itu ada pelanggan mau makan. Mereka sedang kelaparan. Dipinjamin dulu sih gulanya sama nasinya sekali. Cepetan. Ya Kak, tunggu ya. Tuan berdua ini mau kemana? Mencari keluarga di sini ya? Tuan berdua ini pelancong yang datang untuk memancing. Selain itu banyak ikan, tapi awas buayanya juga ada. Hei! Engkau tutup mulut kau kemana? Dia! Pergi cepat masak! Iya, saya tutup mulut, Tuan. Tapi Tuan, kalau saya sedang masak, sebenarnya menyanyi menghibur hati. Antang kau lah! Ni makanan. Sami, kenapa kau biarkan api dapur menyala? Habis pecah santan gulai lemak. Tuan ni siapa? Ana. Saya semacam pernah mengenali tuan berdua ni. Adakah kita pernah bertemu sebelum ni? Ana, mari, tolongin kakak masak dulu ya. Sini Ana. Ya. Mereka berdua lah perempuan yang dikejar oleh polis malam. Kanalah! Kanalah! Diam! Pergi buat kopi cepat. Siapa lagi ada rumah tu? Panggil keluar cepat. Kak Nora! Kak Nora! Keluar cepat, Kak! Apa kena yang kau terjerit-jerit ni, Salmi? Kenapa tak siap pada kembali? Kau. Keluar. Keluar cepat. Pergi sana cepat. Cepat. Siapa lagi ada dalam rumah tu? Tak ada siapa-siapa lagi, Tuan. Aku bukan tanya engkau. Aku tanya dia. Engkau diam. Tak ada siapa-siapa lagi, Cik. Tak ada. Engkau. Saya. Pergi masuk dalam dan bawa keluar semua duit dan barang kemas. Cepat. Nanti. Jangan cuba buat perkara bodoh. Kalau tak, kawan kau ni aku tembak. Faham? Faham. Engkau. Pergi bawa keluar semua duit engkau. Cepat. Ampun, Tuan. Kami orang susah, nggak ada uang. Hei! Engkau tutup mulut engkau. Kau boleh tak? Pergi ambil cepat. Kalau tak, aku tembak kau. Ampun, Tuan, ampun. Uangnya udah diantar balai endor. Dari tadi dia ni asyik
Dari tadi dia ni masih banyak songi betul lah. Kau pergi ambil cepat atau kau nak bakar orang kau ni. Mau? Jangan. Ya, saya ambil uangnya. Tapi tuan, semuanya uang rupiah, enggak ada. Aku yang sabar betul lah dengan perempuan ni. Kau pergi ambil cepat. Rupiah ke? Peso ke? Dolar mereka ke? Aku tak boleh. Bawa keluar sekarang juga, Balon. Faham? Paham tuan saya. Tapi tuan, uangnya mau dibungkus apa enggak? Hui, banyaknya duit. Hari ni merasa juga aku jadi jutawan. Perampok! Kurang ajar! Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Bang. Susah menjadi jodoh di negeri orang. Hei! Sana! Hei! Dia belum, dia mati lagi. Jangan nak melalak. Aku tak mahu sesiapa pun buat bising kat sini. Faham? Faham, Cik. Duit dah dapat. Penggut pun dah kenyang. Kau tahu tak apa yang tengah bermain dekat fikiran aku ni? Ya. Aku rasa aku tahu apa yang kepala otak kau tengah fikir. Mereka ni semuanya segar-segar belaka. Silakan. Aku beri kau peluang untuk buat pilihan dulu. Jangan, Cik. Jangan tuan, jangan. Mari kau pergi. Menangis pula ni. Engkau ingat ini drama TV kau? Ha? Dah, mari kau pulang cepat. Duduk. Hei, Lepaskan dia, Cik. hei. Kesiankan dia. Kenapa pula aku nak kesian dengan dia? Dia ni bukannya saudara mara aku pun. Dah, aku nak kau ikut aku. Jalan cepat. Encik, mereka tu masih budak mentah lagi lah. Mereka semua tak tahu apa ertinya hubungan lelaki dengan wanita. Tentu ada perbezaan antara kerelaan dengan paksaan, kan? Hoi! Diam! Kau dah terlepas tu, dah kira nasib baik tau. Engkau, mari sini. Bukan kau lah Mak Buyong. Aduh. Siapa nak dengan kau tu? Kau, mari sini. Cepat, picit, bawa aku cepat.
semalam, Pak. Mereka menyerang kami. Musuh lagi masih ada dalam rumah Nora. Begini Pak jangan menengok. Tapi hati-hati, dia bersenjata. Kamu semua tunggu di sini. Biar aku hantarkan perompak ni ke balai dulu. Saya juga Pak Jamal sudah pakai. Kalau tidak, saya mau menekan aja dua ekor tikus ini. Dia pergi buta di belakang sana. Aku ni bukan apa. Aku datang ni nak menghantarkan dompet Ustazah Salmi. Tertinggal kat atas motor aku pagi tadi. Terima kasih Pak Jamal. Pak Jamal pergi aja duluan. Nanti segera kembali ya. Kak Nora. Saya minta maaf, Kak. Selama ni saya memandang rendah pada diri Akak. Saya hina Akak. Saya hinanya. Tapi Akak tak pernah marah pada Ana. Macam-macam yang Ana buat pada Akak. Ana begitu biadab pada Akak. Hari ini Akak selamatkan maruah Ana. Akak kembalikan diri Akak untuk Ana. Ana minta maaf, Kak. Ana minta ampun dari hujung rambut sampai hujung kaki. Demi Tuhan, Kak. Ana anggap Kak Nora sebagai kakak kandung Ana sendiri. Semua hidup, Kak. Ana minta maaf, Kak. Sudahlah, nak. Air mata anak ni pun sebenarnya sudah cukup, kakak. Orang macam akak ni memang dah biasa dihina orang. Akak dah lali dah. Dengan cemuhan dan hinaan orang ramai, anak. Cuma yang akak kesal, kenapa dalam ramai-ramai tu tak ada seorang pun yang datang menyelamatkan akak? Penghinaan melulu tak dapat membantu akak keluar, nak. Tiap lepas akak solat, akak doa pada Tuhan. Akak mohon supaya akak menjadi orang-orang yang bermaruah seperti anak Salmi dan orang-orang lain. Tapi mungkin doa akak masih belum didengar. Atau mungkin iman akak masih setipis kulit bawang. Kak, maafkan Ana, Kak. Akak maafkan anak dunia dan akhirat, dek. Sudahlah, dek. Setiap manusia tak lari
daripada melakukan kesilapan. Udah deh, jangan terus nangis-nangis begini. Dada saya bisa rontok kalau terus nangis-nangis begini. Syukur, alhamdulillah. Ya Allah, aku naik saksi sesungguhnya. Benarlah bahwa Allah itu telah mengajar manusia melalui perantaraan kalamnya. Narti, Ya. udahlah, kemasi segala yang berantakan ini. Malam ini teman-teman dari Hulu akan datang berkunjung. Ya. Jangan hidangkan mereka dengan air mata. Kehidupan ini harus diteruskan juga. Ya. Nora, Mas Janto. ya. Mana? Mana nanti? Ada di dalam. Selalu Pak Jamal. Pak Jamal. Ya. Ya, sila duduk. Apa berita Pak Jamal? Pak Jamal? Ni, ketua balai polis tu janji nak bagi surat kepujian dekat kita. Ni, lagi satu. Perompak yang mencikam tu sempat diselamatkan oleh doktor. Tapi yang herannya, perompak yang disorang tu, cerita teruk. Kabarnya tak sedar lagi. Cuma menembusi rusuknya. Kalau tikaman itu 2 inci ke atas dan ke arah kiri sikit, tentu tepat mengenai jantungnya Pak Jamal. Suatu kerasukan tadi Narti. Apa kau katakan? Kondisi Cinya Embak Kelantan. Ya benar sih. Kelantan itu kan nama pekan hampir di Surabaya. Mas, saya lagi emosi tadi. Kita kan kalau sudah emosi nggak sedar apa yang keluar. Ish, kau memang hebat nanti. Perompak yang ganas pun kau dapat kalahkan dengan sebatas sendok ni ya. Kan hebat nama tu. Pak Jamal, sendok ini akan saya simpan buat tatapan anak cucu saya. Suasana seperti ini sejak hari pertama lagi. Seperti pernah saya lalui. Pak Jamal, saya takut Pak Jamal. Itu mungkin indera ke-6 ke Pak Jamal? Indera ke-6 ni cuma alat. Gerak hati anak itu adalah proses ataupun kaedah. Mesej perlukan tafsiran dan akhir keputusannya adalah kejadian. Sebagai perantara, diri Ana telah dipacu oleh gejolak emosi dan Ana sendiri tak dapat kawal. Ada seorang pujangga bodoh bersaja. Katanya wanita itu ibarat gumpalan-gumpalan emosi aktif, tidak stabil, meruap, yang menerjang, yang dibungkus oleh daging dan urat. Jangan kata itu benar. Falsafah itu goblok, kicisan lagi. Betul. Macam mana nak hentikan semua proses ni Pak Jamal? Tak perlu. Tu semua anugerah. Sama macam rasa marah, benci, suka, cemburu. Tu semua anugerah Tuhan. Tugas kita adalah mengawal. Pak Jamal, saya jadi gawat ni. Selagi Narti masih punya senduk gula itu, saya perlu berhati-hati deh. Betul. Suka mengawalnya. Sendok tu cuma alat. Apa-apa alat pun boleh jadi amat berbahaya kepada orang yang tahu kekuatannya tapi tak sedar akan dirinya. Dirgahayu tersebatas sendok gula yang baik. Udah. Teman sudah sampai tu. Bersiaplah. Ya. Waduh. Mbak Narti, ada gorengan apa untuk malam ini? Gorengan enggak ada, yang ada cuma sebatang sendok. Aku mau.
Udah, ayo kita nyanyikan satu lagu. Iya, Mas. Sekon dan keju. Ya. Siapa yang lainnya? Ya. Kau bilang Cinta padaku, aku bilang titik dulu. Selera kita selalu jauh berbeda. Akumu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Demikian tadi pementasan teater Dejavu Seorang Perempuan. Memperkenalkan kru produksi. Mereka prop Nur Syahira Saari dan Muhammad Azhar Norizan. Mereka set Muhammad Hafizi Muhammad Fadil dan Muhammad Izhar Zamri. Penata tata rias Muhammad Azwi Sahak dan Nurul Raudatul Jannah Sapi'i. Pereka kostum Nur Fatihah Muhammad Adnan. Pengurus pentas Siti Rogayah Abdul Razak. Engkau yang cantik, Publicity Muhammad Hizami Aziz. engkau yang manja, selalu tersipu, rawan sikap. Penata cahaya Wan Zaharuddin Wan Kamarudin. Penata audio Muhammad Adib Muhammad. Dan para pelakon yang menjayakan pementasan ini, Pegawai Polis 2 Muhammad Ikhlas Abdul Kahar. Pegawai Polis 1 Siti Najwa Ahmad. Teman Yanto Muhammad Hafiz Sukri. Perompak 2 dan teman Yanto Muhammad Fikri Azman. Perompak 1 dan teman Yanto Muhammad Safwan Alam Osman. Jamal Emi Syarizal Salmi Nur Izzati Muhammad Jailan. Rohana Patricia Michael. Engkau yang cantik, Nora Nur Asifin Abdul Mokti. engkau yang manja, selalu tersipu Yanto Muhammad Jos Rizal Muhammad Arifin. di balik lembutmu. Nardi Khairul Isa Muhammad Hassan. Katikmu di tabir miga-migamu, ku melihat dua tangan. Kami perkenalkan pengarah teater Dejavu Seorang Perempuan pada malam ini, Saudari Nur Syahidah Samsudin. Di tangan kananmu, Pokokkan buat mereka. di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Dengan ini, sekian sahaja pementasan teater Dejavu Seorang Perempuan. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana. Begitulah tadi persembahan Dejavu Seorang Perempuan dari Universiti Utara Malaysia. Diingatkan sekali lagi di mana selepas persembahan teater terakhir pada malam esok, iaitu sejurus persembahan teater Universiti Kebangsaan Malaysia, akan diadakan sesi ulasan bersama juri. Setiap pegawai dan peserta dari setiap universiti diminta hadir untuk sesi ulasan tersebut.
Dan jangan lupa untuk menyaksikan persembahan air mata bulan dari Universiti Sultan Zainal Abidin pada jam 2 petang di tempat yang sama esok. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum dan selamat malam.